Rasanya hari tu kita berhenti di doa iftitah tu kan? Doa iftitah kan? Hadis-hadis apa? Tak hadis-hadisnya. Anas. Ya Anas. Tiga ratus tu hadis Anas sudahlah. Daripada Nuaim Al-Majmar tu. Oh. Tak jumpa. Saya baca yang ulang tu lah. Okey, bismillah. Okeylah, kita baca hadis Anas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Kita masih lagi dalam bab solat, dan pada petang ni kita sambung bab Al-Fatihah. Betul kan? Okay, bersama saya ni nombor hadisnya rasanya tak sama lah, sebab saya baca yang Arab tu, tapi hadis tu sama lah ya. An Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umara kanu yaftatihuna as-salata bilhamdilillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Zada Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yujahhiruna bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibn Khuzaimah kanu yusirruna. Wa ala hadha yahmilun nafi fi riwayati Muslim khilafan liman a'laha. Panjang hadisnya. Katanya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka tidak memulakan solat melainkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kenyataan itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan ditambah dalam riwayat Muslim setakat yang disebut tadi disepakati bersama Bukhari, tapi dalam riwayat Muslim ada tambahan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Maksudnya mereka bertiga, Nabi, Abu Bakar dan Umar, tidak pernah menyebut bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhir bacaan, iaitu bacaan dalam solat tadilah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah, ditambah ayat lain pula, mereka tidak menyaringkan la yujahirun, maksudnya mereka tidak menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Khuzaimah, mereka menyembunyikan bacaan bismillah. Okey puan-puan, kalau hadis ini kita baca yang atas tu saja iaitu annan nabi wa Aba Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita berpegang dengan hadis tu saja, hadis tu sahih lah, Bukhari Muslim, tapi kalau kita ambil hadis tu saja, maka bermaksud kita tak perlu baca bismillah lah, kalau kita ambil hadis tu saja. Tapi dalam membina hukum fiqh, kita tak bolehlah ambil hadis tu saja, kita kena baca semua hadis yang ada.
Jadi apabila dibaca semua hadis yang ada, kita dapati petikan pertama itu menunjukkan mereka, iaitu mereka bertiga tadilah, Abu Bakar, Umar dan baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca dalam solat mereka ketika mana baca Al-Fatihah, mereka baca bismillah. Okey ya. Jadi puan-puan, kalau kita tengok kenyataan itu, kita dapati kenyataan itu bersifat menyatakan mereka bertiga itu, iaitu Nabi, Abu Bakar dan Umar, tidak baca. Jadi kalau kita berfikir, cara berfikir ya, kalau kita berfikir seperti mana cara orang Wahabi berfikir, Nabi tak buat, maka tak boleh lah. Kan kalau kita berfikir begitu, Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, maka tak boleh buat lah. Jadi betul ke kalau Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, hanya dalam satu petikan riwayat je kita terus membuat kesimpulan siapa buat salah. Jadi itu yang kita sering bertembung dengan rakan-rakan kita yang Wahabi tu. Mereka tidak tipu ya, mereka tidaklah manipulate, mereka tak jahat pun. Lepas tu saya tak setuju nak kata mereka jahat tu. Cuma mereka silap menggunakan metod. Itu saja. Itu mereka ambil itu separuh, ambil tadilah penuh tu. Kemudian mereka pun buat kesimpulan Nabi, Abu Bakar, Umar tak buat, maka tak boleh buat lah. Okay. Jadi bagi kita yang belajar fiqh ni mengikut mazhab Syafi'i ke, kita kata bila Nabi tak buat, dia ada kebarangkalian mungkin orang tak dengar. Sebab dulu tak ada mic. Kan, sebab yang bercerita tu bukan Nabi cerita, Anas. Kalau Nabi kata jangan buat, itu jelas lah, tak apalah. Sekarang ni hadis ini, hadis Anas menceritakan apa yang berlaku pada Nabi. Okey, sekarang kita tengok pula Anas, masa dia duduk dengan Nabi, dia tu budak. Jadi budak apabila dia semayang, dia tak semayang depan, dia semayang belakang. Kan, dia semayang di belakang. Jadi bila dia semayang belakang, ada kebarangkalian Anas membuat kesimpulan berasaskan apa yang dia tengok. Dan di mana kedudukannya masa dia sembahyang dengan Nabi, dengan Umar, dengan Abu Bakar, iaitu dia duduk belakang. Jadi ada kebarangkalian tidak dengar. Mungkin mereka bertiga baca, tapi Anas tak dengar. Jadi kita tak bolehlah nak kata Anas tu penipu, kerana Anas beritahu apa yang dia tengok kan. Sebab tu dia buat kenyataan, dia tak sebut pun wallahi, tak pun kan. Dia kata adalah mereka bertiga, iaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka tidak memulakan bacaan Fatihah itu dengan bismillah, sebaliknya dengan alhamdulillah. Jadi kenyataan Anas itu walaupun sahih, tetapi maknanya ada kebarangkalian. Jadi kebarangkalian itu kita senarailah. Kebarangkalian pertama, mungkin Anas tak dengar, mereka bertiga tu baca. Tapi kebarangkalian tu kena sahkanlah. Tak apalah, kita buat dulu kebarangkaliannya. Kebarangkalian pertama, mereka bertiga baca, tapi Anas tak dengar. Kebarangkalian kedua ialah apabila mereka bertiga itu dikatakan oleh Anas tidak baca, maka ada tak tanda-tanda lain yang menunjukkan semacam mereka itu baca? Jadi kita kena cari tanda-tanda yang menunjukkan andaian kita bahawa mereka bertiga tu baca, Anas tak dengar, mesti cari. Puan masih ingat tak hadis di depan yang kita belajar dalam 7-8 hadis ke depan, iaitu Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, bila kamu sudah angkat takbir, kamu duduk diam sekejap. Kan bila kamu
angkat takbir tu, lepas angkat takbir Allahu Akbar, Nabi duduk diam sekejap. Kemudian lepas diam sekejap, Nabi pun baca Al-Fatihah, betul kan? Jadi bila Nabi duduk diam sekejap itu bermaksud antara takbir sampailah Nabi baca surah ada beberapa kali diam. Kan, antara takbir dengan surah ada beberapa kali diam. Pertama, selepas angkat takbir sebelum baca Fatihah ada diam. Kemudian daripada waladdallin amin ada lagi diam sebelum baca surah. Okey, bila adanya keadaan Nabi diam berasaskan hadis Abu Hurairah tadi, Nabi beritahu, aku diam itu aku baca doa iftitah. Kan? Yang doa iftitah ada 3 hadis tadi kan. Yang Abu Hurairah tu panjang tadi. Ada hadis yang kedua pula, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sebagainya. Jadi bermaksud kebarangkalian yang kita kata Nabi baca tapi tak dengar tu ada di situ, iaitu Nabi diam. Dan daripada hadis Abu Hurairah yang kita sebut sebelum ni, diam itu bukan bermaksud Nabi diam saja-saja, tapi dia diam baca sesuatu. Jadi oleh kerana itu, fahamlah kita kebarangkalian Nabi baca tu ada, tapi kebarangkalian tak dengar itu sah. Buktinya Anas kata dia tak dengar lah, tapi kebarangkalian baca tu ada. Okey, masa kita pun pergi yang kat bawah tu pula, dalam riwayat Muslim, Anas juga kan, dalam riwayat Muslim Anas semacam lebih confident. Dia kata Nabi tak pernah sebut bismillah pada awal surah ataupun pada bacaan Fatihah. Okeylah, Anas confident lah dia tak dengar. Tapi masalahnya dalam riwayat lain daripada Khuzaimah tu kan, dia kata Nabi tidak menyaringkan, wala yujhiruna bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila ada riwayat Nabi tidak menyaringkan, lepas tu pula Anas kata aku tak dengar, dia pula budak duduk belakang, maka tak ada masalah lah dua tu, kan? Anas cakap betul, Nabi baca pun betul. Nabi baca pun betul. Sebab apa Nabi baca pun betul? Sebab hadis Khuzaimah tu kata Nabi tidak menyaringkan. Jadi bila tak menyaringkan bermaksud baca tapi perlahan. Jadi kalau orangnya duduk di saf belakang tu, betul lah tak dengar. Jadi Anas tak bohong lah, nak cakap betul lah, dan kita pun terima. Jadi sekarang tidak ada bercanggahnya di antara hadis yang Anas sebut dalam riwayat Muslim dan Bukhari dengan hadis yang disebut oleh Ibnu Khuzaimah. Tak ada bercanggah pun. Jadi itu yang menjadikan kita tak ada masalah kalau kita tengok semuanya. Jadi yang jadi masalah sekarang, apabila kita gelojoh, kita jumpa 1-2 hadis, kita pun buat conclusion terus. Itu yang bergaduh tu. Yang bergaduh lah, dia kata apa Nabi tak baca lah bid'ah. Nanti kat dulu awak tak nak baca, awak pakailah hadis tu. Tapi bagi orang baca, awak janganlah marah, sebab ada 2. Di mana hadis pertama Anas menceritakan bahawa dia tidak dengar, betul lah. Tapi kalau awak tak nak baca, misalnya awak kata saya tak nak baca bismillah, awak pakai hadis mana? Dia kata pakai hadis Anas tu lah, sebab aku tak dengar. Tak dengar bukan bermaksud tak baca, betul kan? Tak dengar tak bermaksud tak baca. Dan tidak ada pun larangan yang menunjukkan tak boleh baca. Cuma ada cerita menyebutkan orang tu tak dengar. Misalnya lah ya, orang lelaki, kalau kat kelas kita ni 2 orang lelaki. Orang lelaki kalau sembahyang Jumaat selalu kerap tidur masa khutbah. Gelak pun dia. Yelah, dengan saya pun terlelap. Tak tahu apa tidur masa khutbah, sedap sungguh. Khusyuk. Lepas tu bila dia tidur tu kan, masa dia sembahyang Jumaat rakaat pertama mesti dia mamai.
Cuba balik rumah. Bang, abang sembahyang Jumaat tadi tu imam baca surah apa? Entah. Boleh tak dengan dia sebut entah tu kita kata tu imam tak baca surah? Mana boleh? Ya kan? Maksudnya awak lah masalah, bukan tu imam bermasalah. Jadi cara fikirnya gitu je lah. Jadi kita kata dekat sahabat-sahabat kita yang mudah buat kesimpulan tu, nantilah dulu. Kita tengok sumber itu banyak, lepas tu kita buatlah kesimpulan. Jadi apa yang boleh kita buat kesimpulan daripada hadis Anas ini, iaitu membaca bismillah pada pandangan Imam Syafi'i adalah wajib. Sebab dia dari Fatihah itu sendiri. Namun bacaan yang sunatnya ialah perlahan. Gitu je lah. Jadi happy lah juga orang Wahabi pun. Sebab tak dengar juga. Tapi nak kata tak baca tu tak lah juga kan. Jadi maksudnya sebab apa? Sebab dalil itu menunjukkan. Tapi dalil itu tak kuat lagi lah. Kejap lagi tak ada dalil lain pula lah. Jadi faham kan kenapa kita baca. Cuma tak perlulah baca bismillah itu senyaring alhamdulillah itu. Okey. Kita pergi yang seterusnya pula, iaitu hadis An-Nu'aim Al-Majmar radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nu'aim Al-Majmar kata, aku sembahyang di belakang Abu Hurairah. Dan kita tahu siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah seorang sahabat Nabi yang selalu mengikuti Nabi. Bontok Nabi je ke sana kemari. Dan dia pada ketika itu lebih dewasa dari Anas. Jadi dengan kata lain, orang tua bila buat kesimpulan mestilah lebih meyakinkan daripada budak. Dengan tidak mengatakan Anas itu penipu lah, tidak petikai kenyataan Anas. Tapi kita boleh faham Anas itu bila dia buat kesimpulan, jika ianya dalam bentuk solat tadi, lazimnya anak-anak sembahyang belakang. Tapi kalau Anas menceritakan apa yang berlaku dalam rumah Nabi, Anas lah lebih dipercayai sebab dia boleh masuk keluar rumah Nabi. Abu Hurairah tak boleh masuk. Jadi kita tengok situasi itu dia lah. Sekarang Abu Hurairah, orang yang lebih dewasa dari Anas, kata dia sallaitu, ini sahabat ni nama dia Nu'aim Al-Majmar, ini kata sallaitu wara'a Abu Hurairah, aku sembahyang di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah jadi tu imam kan. Abu Hurairah kata dia faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar thumma yaqulu idza sallama wallazi nafsi biyadihi inni la ushbihakum salata bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Daripada riwayat Nu'aim ini, kata dia, aku sembahyang di belakang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bila dia baca Al-Fatihah, dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bermaksud, kalaulah Nabi tak baca Bismillah ketika mana baca Al-Fatihah, apa nak kata tak Abu Hurairah reka-reka? Nak kata gitu. Kalau puan boleh terima sekali je Abu Hurairah mereka-reka, separuh agama ni kena sanksi. Sebab banyak riwayat Abu Hurairah. Kalau dia pernah mereka sekali, maka tak mustahil untuk reka kedua, ketiga, keempat. Tak mustahil lah kan. Jadi sekarang kita kata mestilah Abu Hurairah baca itu kerana dia pernah dengar Nabi baca lah. Soal dia pernah dengar Nabi baca perlahan ke kuat itu tak apalah. Itu satu. Yang kedua, depan tadi kita sebut hadis ke depan 5, 6, 8 hadis ke depan tu kan, Nabi diam pun Abu Hurairah peka. Betul kan? Di kat depan tu yang doa iftitah tu. Mula-mula kita bincang pasal doa iftitah tu. Nak Nabi lepas takbir, Nabi diam sekejap. Abu Hurairah lepas sembahyang sampai bersumpah, wallahu
Dia kata, ya Allah, demi Allah, ya Rasulullah, engkau buat apa? Lepas takbir kau diam. Maksudnya Abu Hurairah tu peka sangat dengan solat Nabi. Dia nak sangat supaya solat yang dia buat itu exactly betul macam Nabi. Sehingga benda-benda yang sangsi tu dia tanya. Jadi fahamlah kita bahawa Abu Hurairah bukan pandai mereka-reka dan mustahil dia akan reka-reka. Jadi tiba-tiba dalam bab baca bismillah, kata Ma'mar ni ataupun Nu'aim ni, kata dia, aku semayang belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bila dia baca, mungkin dia sembayang 2 orang. Jadi Abu Hurairah itu mungkin baca perlahan lah, tapi oleh kerana dia duduk dekat, dengar lah. Tapi baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang seronoknya kita dengar di ujung hadis tu kata, bila sudah sembahyang, maka Abu Hurairah bersumpah, wallazi nafsi biyadih, demi jiwa aku di tangan Allah, inni la ushbihakum, aku sekarang tunjuk kat kamu semua ni solat seperti mana aku tengok Nabi solat. Lebih tegas berbanding dengan Anas. Lebih tegas. Anas adalah juga riwayatnya dia kata Nabi tidak baca, Nabi tidak menyebutnya pada awal surah ataupun akhir surah. Tapi Anas tak sebut dengan wallahi wallazi nafsi biyadi. Tapi Abu Hurairah kata demi jiwa aku di tangan Allah. Maksudnya dia bersumpah atas nama Allah lah kan. Kata, aku cuba tunjuk pada kamu solat yang hampir-hampir benar seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis itu, bolehlah kita buat kesimpulan, dan betul lah pandangan mazhab kita yang mengatakan bila nak baca Al-Fatihah kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita disunatkan membacanya perlahan. Itu sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita dengar sendiri pun di Masjidil Haram pun, walaupun imam Masjidil Haram itu bermazhab Hambali, mereka tetap ra'i mazhab Syafi'i. Kita akan dengar dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kadang pelan, kadang-kadang terdengarlah sikit-sikit bunyi bacaan tu. Lepas tu dia baca Alhamdulillah. Jadi bermaksud tidak sempurnalah seseorang yang membaca Al-Fatihah jika tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Okey, itu habislah pasal bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sendiri cakap, lagi jelaslah. Idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatuha. Rawahu Daruqutni. Dalam riwayat Daruqutni, betul lah hadis Daruqutni itu tidaklah sekuat hadis sahih Bukhari Muslim, tapi yang penting ianya juga sahih. Kan? Ianya juga sahih. Jadi bila dia sahih, dia boleh dipakai, tak apalah. Walaupun dia tidaklah sekuat tu, tapi boleh dipakai. Di mana dalam hadis ini nampaknya lebih jelas berbanding dengan hadis Anas. Walaupun hadis Anas itu adalah hadis Bukhari dan Muslim. Kenyataan itu lebih jelas. Di mana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu membaca Al-Fatihah. Jadi apabila kamu membaca Al-Fatihah, mungkin ada orang kata ni Fatihah kat lain. Whatever kat mana pun, yang penting Nabi kata Fatihah itu, Bismillah adalah sebahagian dari Fatihah. Jadi bila kita dalam solat, mana boleh kita tinggal sebahagian dari Fatihah. Apabila disuruh kita baca surah Al-Fatihah, bermaksud disuruh membaca Al-Fatihah biakmaliha, semuanya lah. Misalnya kalau kita kata itu Nabi nak beritahu Fatihah Bismillah itu sebahagian dari Fatihah je, tapi tak perlu baca di awal. Okey. Apabila Bismillah itu sebahagian dari Fatihah, kita dalam semayang kena baca Fatihah semua. Puan-puan setuju ke kalau kita kata tak payah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tak boleh juga. Sebab dia Fatihah. Jadi bila sebut Fatihah, maksudnya semualah.
Jadi hadis kita ini menjelaskan betul lah pandangan mazhab kita itu berasaskan riwayat Daruqutni mengatakan bahawa apabila kamu baca surah Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim kerana ianya adalah sebahagian dari Fatihah. Mungkin dia kata, kenapa saya tak dengar? Jadi kita jawab kat dia, tak dengar itu bukan bermaksud tak baca. Dan kami pun setuju mengatakan baca bismillah itu secara perlahan. Okeylah, selesailah masalahnya. Tak ada lah kita duk nak kata Nabi tak buat, kita buat bidak. Tak ada gitunya puan. Tak ada seperti itu. Yang adanya ialah bila kamu baca satu dua hadis, lepas tu kamu terus buat kesimpulan. Saya rasa itu ada sedikit tidak tepat lah kalau kita jumpa satu dua hadis lepas tu kita buat kesimpulan. Macam dulu sekitar tahun 2017 ada seorang perempuan Melayu di Pulau Pinang, dia campak anak dari tingkat 7. Baby dia campak. Duduk di muka depan surat khabar. Puan pula ialah perempuan Amerika, turun di lapangan terbang KLIA, bolehlah The Star. Apa tengoklah muka depan. Perempuan Pulau Pinang campak anak dari tingkat 7. Boleh tak puan buat kesimpulan? Teruk orang perempuan Malaysia. Tak boleh lah kan? Itu kes satu tu lah. Jadi kes satu itu tak bolehlah di-generate untuk semua perempuan. Dia je lah. Dia je. Jadi dia yang buat macam tu okeylah dia, tapi orang ni kadang dia gelojoh, dia gitulah, dia jumpa je lepas tu dia terus. Jadi kita kata nantilah dulu kita tengok, dan bila kita tengok kat sini kita dapati ada dalil-dalil yang mengatakan kita kena baca bismillah. Tapi dalil-dalil itu menyokong sebahagian daripada pandangan kamu yang mengatakan kamu tak dengar. Betul lah, kita kata ianya sunat dibaca secara perlahan, dan alhamdulillah itu dibaca secara jahar. Boleh ya? Okey, wa anhu radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Jadi nampaknya hadis Abu Hurairah ini dalam apa yang dia sebut samalah seperti mana Amru yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah jadi imam. Kan hadis sebelum ini, hadis Amru tu menunjukkan dia sembahyang di belakang Abu Hurairah. Jadi bila dia sembahyang di belakang Abu Hurairah, ada disebutnya jadi imam, dan Abu Hurairah kata inilah contoh solat yang paling mirip dengan solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara perkara yang dilakukan oleh Nabi selepas baca Al-Fatihah iaitu mengungkap amin itu kuat. Amin. Malah ada satu hadis menyebut iza wafaqa ta'minul iman bima ta'minul malaikah, apabila senada ataupun bersama amin yang diucap oleh kita tadi sekali dengan malaikat. Sebab malaikat pun amin juga, sebab Fatihah itu kan doa. Doa kan mula dengan puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan puji dulu, kemudian baru minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bila habis waladdallin itu doa lah. Jadi bila habis doa maka kita sebut amin. Jadi disunatkan amin itu dikuatkan. Manakala baca bismillah disunatkan perlahankan. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang aminnya, iaitu disebut amin tadi, selari ataupun sekali dengan amin malaikat, maka Allah akan ampunkan dosanya terdahulu dan yang akan datang. Wah, cukup baiklah kan? Jadi bermaksud malaikat pun dengar bacaan tersebut, dan malaikat pun sokong doa tadi untuk diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis Abu Hurairah ini, kata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iza faragha. Faragha ni maksudnya bila selesai. Apabila dia selesai membaca Ummul Quran ataupun disebut juga Ummul Kitab, itu adalah nama bagi Al-Fatihah. Kemudian bila dah selesai tu waladdallin. Habislah kan? Maka disebutlah amin. Rafa'a sautahu. Rafa'a sautahu tu hendaklah diangkat suara. Jadi bukan sekadar nyaring, tapi kena kuat. Malah pernah disebut dalam riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masa tu kecil lagi, masa Nabi sampai ke Madinah. Kata Ibnu Abbas, kami tahu masjid Nabi tu ada orang sembahyang ke tidak bila dengar amin. Sebab bila baca Quran, walaupun Nabi baca nyaring, tapi dah tak ada mic, tak dengar kuat lah sangat, masjid tu besar. Jadi oleh kerana masjid tu dibuat dengan batang kurma tu kan, dia punya perabung pun batang kurma, dia punya tiang pun batang kurma, nanti atapnya juga diletak lepoh kurma. Jadi binaan tu tak adalah kukuh sangat. Jadi kata Ibnu Abbas, kami tengok bumbung masjid tu bergegar bila sahabat sebut amin. Jadi itu yang dia sebut rafa'a sautahu, dia angkat suaranya. Jadi maksudnya memang disunatkan kita tu sebut amin, gitulah. Jadi jangan bila ada orang sebut ni nak pergi demonstrasi, tak, dia sebut gitu, rafa'a sautahu, mengangkat suaranya dengan menyebut amin tadi. Jadi yang amin tu jelaslah ianya sunat kita tinggikan suara, manakala yang bismillah disunatkan kita baca perlahan. Okey, ada hadis, saya baca hadis tadi dalam bahasa Arabnya, iza ammanal imamu fa aminu. Nabi kata, bila imam menyebut amin, maka kamu buatlah beserta imam. Jadi puan kena ingat ya, dalam solat ini ada bersama, ada selepas. Ya, ada bersama, ada selepas. Jadi yang bersama itu ialah takbir. Takbir itu bersama, dan amin bersama. Yang lain selepas. Maksudnya bila angkat takbir itu, imam angkat, kita pun angkatlah. Lepas tu bila amin, imam sebut amin, kita pun sebut amin. Tapi yang lain kita kena tengok tu imam buat dulu. Sebab apa kita kena tengok? Kadang-kadang bila baca Quran ni kan, ada orang yang jarang mari masjid, dia duk ingat tu imam tu baca pendek. Lepas tu imam tu baca ayat pula jenis lepas wakaf lama tu, Allah, dia dengar Allahu Akbar, dia rokok. Rokok tu tengok, loh, orang lain duk lagi bang. Jadi supaya tidak berlaku perbuatan yang memalukan itu, kita nak rokok ke, kita nak tidak ke apa benda, tengoklah dulu tu imam tu buat. Kan, tu imam Allahu Akbar, kita tengok rokok dia nak sempurna, kita pun turun selepas imam. Maksudnya ianya dibuat selepas, tapi amin ini dibuat bersama. Dalilnya iza ammanal imamu fa aminu. Fa tu maksudnya selang yang membawa makna bersama. Tapi kalau thumma, selang yang membawa makna sesudah. Kawan tu sudahlah dia buat dulu tu. Lepas dia sudah buat, kita pun ikutlah, begitu. Dia kata dia, iza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maafkan saya, dosa terdahulu sahaja. Apabila imam itu mengucapkan amin, maka aminkanlah kamu bersamanya, kerana sesiapa yang aminnya itu menyamai amin malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Okey puan-puan, kadang-kadang kan puan-puan orang yang multazim lah ya, kita panggil orang yang panggil apa ya,
Multazim tu maksudnya orang yang praktis agama lah, macam kita ni kan perempuan. Sikit-sikit perempuan dengar buat benda tu ampun dosa, buat tu ampun dosa kan. Ambil air semayang ampun dosa, berjalan daripada rumah ke masjid ampun dosa, yang amin ni ampun dosa, tunggu solat ampun dosa. Apa rasa kan oh, sedap kan, rasa pun tak ada dosa dah. Dah ampun manja, ampun. Sana ampun. Saya rasa tak ada dosa apa lah. Itu yang kadang-kadang bila kita lama mari masjid ni, kita tengok ada orang buat dosa, kita berasa perasan dah, kita rasa macam tengok orang lah pula kan. Sebab ampun manja tu, ampun. Jadi supaya kita tidak tertipu dengan ampun tu kan perempuan, maka kita kena ingat yang diampunkan dosa tadi ialah dosa-dosa yang kita buat dalam kategori dosa yang tidak ada damage pada orang lain. Kan dosa ni bila kita buat dosa dengan Allah mana ada damage. Dia tak adalah rugi ke apa, kan disebut dalam satu hadis qudsi, kalau semua manusia dan jin baik, Allah tak tambah apa pun. Kalau semua manusia dan jin engkar perintah Allah dan jahat, Allah tak rugi apa pun. Jadi dia tak ada apa-apa damage pun. Jadi dosa-dosa itu damage-nya kita yang dapat damage-nya. Misalnya kita tak semayang, maka kita tak dapatlah blessing. Kan kita tak baca Quran, kita tak dapat petunjuk. Dia berdosa itu kerana kita menanyai diri kita. Jadi dosa-dosa seperti itu banyaklah yang kita buat. Oleh kerana dia tak ada damage, maka pengampunannya terletak di tangan Allah lah. Kan, jadi Allah SWT bebaslah dah, dia kata buat macam tu aku ampun. Jadi ampunlah, okeylah. Tapi kalau dosa-dosa kita berkait dengan orang lain dan ada damage, dia tak sudah dengan tu. Dia tak sudah dengan yang benda tu. Sebaliknya mesti melalui proses bertaubat, kena proses-proses lain itu harus dilalui lah. Jadi jangan perempuan ingat wah seronok kan, amin hapuh waktu hapuh. Jadi tu agaknya orang kita rembak rasuah sana rasuah sini, mari semayang, betul kan? Sebab aminnya sekata dengan malaikat beres. Tu gitu pun bayar. Jadi dosa-dosa itu ialah, okey, kalau puan tanya apa bukti ustaz kata begitu, disebut dalam satu hadis yang panjang, kata Nabi, ar-ramadanu ila ramadan, ramadanun ila ramadan, wal jum'atu ilal jum'ah, was salatu ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idzajtuni batil kabair. Antara menunggu di antara satu Ramadan dengan satu Ramadan yang lain. Dan sekarang kita pun dah mula terasa Ramadan tu nak datang dah. Dan kan baru masuk bulan Rejab. Maksudnya kita tunggulah. Menunggu Ramadan hingga Ramadan yang akan datang. Menunggu Jumaat hingga Jumaat yang akan datang. Menunggu satu solat ke satu solat yang lain adalah penghapus dosa asalkan kamu tak buat dosa besar. Maksudnya dosa tu tak masuk lah. Jadi termasuklah tadi bila kita ambil air semayang, dosa-dosa kita gugur tu ialah dosa yang bukan dosa besar lah. Dosa-dosa kecil yang kita buat tu okey lah. Jadi puan jangan ingat, wah, amin dah selesai dah dosa aku. Kalau puan faham gitu, memang malang lah hidup beragama ya. Okey. Itu mengenai membaca amin ataupun menyebut amin dengan suara yang kuat. Okey, kita pergi seterusnya. An Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu maqal jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal inni la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'a fa'allimni ma yujzi'ni minhu faqal qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada Abdullah ibni Abi Aufah
radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi, berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi, lantas berkata. Jadi bermaksud puan-puan, kita bercerita mengenai gelagat orang dalam kisah kepada pihak ketiga. Sanilah Abdullah ibn Abi Aufa ni, dia pihak pertama, betul kan? Apa yang berlaku di depan Nabi tu pihak kedua, kita pula pihak ketiga. Jadi cara bercerita seperti ini adalah cerita yang memang banyak je dalam hadis Nabi. Jadi ianya bukan suatu yang salah dalam agama. Misalnya kita cerita, saya mengajar ataupun mana-mana ustaz, dia cerita kat tuan-tuan, lepas tu dia sebutlah satu kisah. Dalam kisah itu dia tak sebut pun nama orang tu dan sebagainya. Maka orang tadi tak dikira jahat ataupun tidak dikira berdosa lah. Saya ada kisah baik je tapi rekod. Okay lah, tak apa. Rekod. Oleh kerana dia rekod, kita pun cerita jugalah, rekod pun rekod lah kan. Ada dua cerita. Cerita pertama, ada seorang perempuan. Perempuan ni bayar puan-puan lah, kalau muda pun muda dalam 5-6 tahun. Dia kahwin dengan seorang lelaki Jerman. Jadi tuan-tuan tahu kan, orang Jerman ni ialah orang yang paling kerah lidah. Nak senyum pun payah, betul kan? Maksudnya orang Jerman ni kalau dia nak buat lucu pun dia tak boleh bercakap. Charlie Chaplin tu kan, tak boleh cakap, dia kena gitu je. Keraslah lidah dia. Perancis pun keras juga, tapi sengau sikit. Mungkin ada tempat ideram tu, okey lah. Jadi bila Jerman tuan-tuan punya lama minum arak ke apa benda, masuk Islam lah sebab bercinta dengan perempuan tu. Jadi perempuan ni pula minta maaf lah, dia orang Kelantan. Jadi bila suami dia Mak Saleh masuk Islam, dia naklah suami dia tu macam ustaz-ustaz Kelantan. Oh, jauh benar. Yang ustaz ni baca Quran dah 50 tahun, suami dia baru masuk Islam. Jadi dia bergaduh dengan suami dia sepanjang masa sebab suami dia baca Fatihah tak betul. Jadi orang perempuan Melayu kan macam tu, kalau kahwin ingin mendapatkan imam. Jadi tu Mak Saleh Jerman tu masuk Islam. Dia bergaduh lah, duk ajar Fatihah tu, lelaki dia bergulung-gulung lidah. Manalah betul. Akhir sekali dia ada abang ipar dia kata mu ni teruk benar. Mak Saleh ni tak salah, mung tu salah, dia kata. Dia abang ipar dia pun bawa lah si Mak Saleh tu ke rumah saya. Dia kata, ustaz, kesian kau Mak Saleh ni. Ustaz buatlah sesuatu. Saya tanya dia, mu boleh baca Fatihah? Betul lah dia boleh cakap Kelantan. Boleh baca Fatihah kau? Dia kata tak apa pandai, bukan tak pandai. Saya kata ginilah, ada hadis ni lah, hadis yang saya baca dengan perempuan pagi ni. Datang seorang lelaki kan dekat Nabi, dia kata aku tak reti nak baca Quran. Betul tu, aku tak reti. Sedangkan orang tu bukan orang Jerman pun di zaman Nabi, orang Arab datang. Dia cakap Arab boleh dengan Nabi, tapi nak baca Quran tak boleh. Jadi seolah-olah Nabi tanya dia, apa yang boleh kamu sebut daripada Al-Quran, daripada pujian-pujian Allah? Maka Nabi tanyalah si Arab tu kan. Dia kata, kamu boleh baca tak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dalam rangkap ini puan-puan, dia banyak tu. Subhanallah kan? Satu. Alhamdulillah satu. La ilaha illallah satu. Kan? Allahu akbar satu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu. Semua ada potongan-potongan khusus. Jadi puan janganlah faham bila orang tu tak boleh baca Quran, puan kena suruh dia baca semua. Boleh baca semua tu, boleh baca dah Qurannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, nak sebut yang tu pun bergulung-gulung dah kan. Jadi dia kata, saya pandai sebut la ilaha illallah dengan Allahu akbar. Ada dah dalam tu kan. La ilaha illallah dengan Allahu akbar. Saya kata beginilah, kamu hafal Fatihah tu dalam bahasa Jerman. Oh boleh Dia kata boleh.
Tu tak bagi tu. Dia tunjuk kau bini dia tu. Tak bagi tu. Cara apa saya ustaznya? Dia hafal. Dia kata saya hafal dalam bahasa Jerman. Jadi bila kamu semayang, mulut kamu sebut la ilaha illallah ke ataupun Allahu akbar je lah. Yang dalam hati tu kamu bacalah Fatihah dalam bahasa Jerman tu, sebut dalam bahasa Jerman tu je batal semayangnya. Tapi sebut alhamdulillah, Allahu akbar, dia tak batal lah sebab itu bahasa Arab dan zikir itu dibolehkan sebut dalam solat kan. Jadi dia baca. Oh, dia kata mujur jumpa ustaz. Kalau tidak saya nak murtad atau nak masuk Islam, payuh dengan mek tu. Jadi maksudnya puan, dia suruh Mak Saleh tu baca Fatihah kesian kau Mak Saleh tu kan. Mak Saleh kata, saya duduk rumah ustaz boleh tak? Yang tu teruk lah dia kata. Duduklah rumah saya seminggu. Lepas tu dia pun balik. Lepas tu abang dia pun terima kasih, dia pun balik pergi Australia. Dua orang tu tak dengar lah cerita. Mungkin dah boleh kot. Cerita lama lah 2017 itu cerita. Jadi nak sebutnya, kalaulah kita isteri ataupun suami yang baru masuk Islam tu suruh baca Fatihah, kesian ke dia. Kan tiap-tiap hari kena marah lah sekali aku tak masuk Islam lah. Jadi benda ada pun penyelesaian kat sini, di mana zaman Nabi seorang Arab datang, disebut kat sini, la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a, kata dia. Aku tidak mampu untuk membaca ayat-ayat Quran walaupun sepatah. Kan mungkin tak pandai tajwid ke, mungkin lah tak ingat ke dan sebagainya. Jadi bermaksud dibolehlah bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu. Jadi macam orang tadi lah, mungkin yang datang jumpa Nabi tu orang baru masuk Islam, maka samalah si Mak Saleh tu. Dia kenalah berusaha untuk dia boleh baca, tapi adakah dia tak perlu solat sebelum dia mampu? Solat lah, sebab dia dah mukallaf, dia akil balik, dia solat lah. Tapi dia solat dengan apa yang dia mampu lah. Jadi penyelesaian kepadanya ialah kamu bacalah doa adalah yang ada dalam Fatihah tu dalam bahasa yang kamu boleh baca, tapi jangan sebut. Sebab kalau kita sebut, dia bunyi bercakap dalam bahasa lain, tak boleh lah. Yang disebutnya ialah sama ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dan dekat mulut dia tu kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, bolehlah semayang macam tu. Sebab itu yang dia bolehnya. Tapi bukanlah dia boleh semayang macam tu sampai dia mati, untuk selama proses tu lah. Sebab takkan dia tak semayang, betul kan? Jadi selama proses tu. Okey, itu satu cerita. Cerita kedua ni terkejutlah saya. Ada satu cerita benar lah berlaku pada seorang perempuan. Jadi diringkaskan cerita, saya masa tu mengajar di sebuah masjid, kelas macam perempuan lah, mengajar mengenai dosa besar. Jadi saya sebutlah dosa-dosa. Dan sampailah tempat dosa besar yang dibuat oleh perempuan itu. Dan saya pun tak tahu perempuan tu datang dalam kelas tu. Dia pakai nikah, lepas tu pakai tudung. Manalah saya tahu. Jadi saya ceritalah. Ada orang ni buat begini. Dan orang yang ada dalam kelas pun tak tahu itu si pelakunya. Saya ceritalah, jangan buat begini. Lepas tu saya pun pergilah ke tajuk lain. Sudah kelas dia bangun. Ustaz telah memalukan saya kerana saya lah yang itu. Kenapa kamu pergi mengaku? Tak ada siapa tahu pun cerita tu, hanya jadi saya daripada muka hitam jadi putih gitu. Sebab terkejut lah kan. Ya Allah. Saya pun tak menyangka dia datang. Dia sekarang tak pasal-pasal. Saya rasa bersalah sangat. Tapi saya tak salah pun. Saya tak adalah malukan dia. Cuma dia duduk diam dia. Dia sejak pada tu saya pun rasa takut dah lah nak cerita apa yang berlaku. Walaupun puan tak tahu, takut ada pula. Dan dia pun tak berapa sihat lah.
dia sebab faktor dengan lelaki apa semua tu, dia jadi bercakap atas langit Tuhan sayang dia nak dapat projek bilion-bilion. Tak berapa sihat lah. Tapi dia mengaku tu, saya buat begitu, betul lah kena. Masya Allah. Jadi pun kita tak salah lah, asalkan kita memaksudkan orang itu dan orang pun tahu orang itu ialah orang itu. Jadi berdosa lah kita. Sekarang dia adalah satu cerita umum yang tak tahu siapa-siapa. Dalam Quran penuh je cerita macam tu kan. Dia cerita Namrud, dia cerita Korun. Kalau ada waris-waris Korun kat sini macam mana? Keturunan Fir'aun. Tapi masalahnya kita tak tahu keturunan Fir'aun tu siapa kan. Jadi dia ada cerita umum yang boleh kita buat pedoman. Dan dalam hadis Nabi pun banyaklah yang macam tu. Jadi sebab itu kadang-kadang ada baiknya orang tadi buat silap, di mana silap orang itu boleh dijadikan pedoman dengan syarat kita janganlah beritahu orang tu siapa dan sebagainya lah begitu. Okey ya. Bila saya nak datang sini isteri saya tanya, ada lagi ke perempuan tu? Tak ada aku kat sini, dia bukan masjid lain. Jadi takut. Okey puan-puan, seterusnya hadis Abi Qatadah pula ya. Hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhra wal 'asra fi rak'atainil awwalain bi Fatihatil Kitab wa suratain yasma'nal ayah ahyanan wa yatulu rak'atul ula wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fi akhiraini bi Fatihatil Kitab. Ini ialah mengenai tata cara bacaan ya. Hadis ni pun agak pelik ya, mungkin perawi hadis ni dia semayang dekat Nabi lah ya. Kalau dia semayang jauh dari Nabi kan pelik, semayang zuhur asar dengar kan. Kalau maghrib isyak tu okey lah ya. Jadi apa kesimpulan yang boleh diambil? Kata daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, maksudnya menjadi imam kepada kami. Fayaqra'u fi adh-dhuhra wal 'asra, Nabi tadi sering membaca pada solat zuhur dan solat asar pada 2 rakaat pertama dengan baca Fatihatul Kitab. Maksudnya baca Fatihah tu wajib lah kan, Fatihah wajib. Jadi kita pun heran, dia tahu mana, dia tahu dari mana tu. Kalau dia kata Nabi jadi imam kami maghrib dan isyak, okey lah kan. Ini zuhur dan asar, kita pun pelik. Dia kata Nabi baca surah Al-Fatihah dan 2 surah, maksudnya 1 surah di rakaat pertama, 1 surah di rakaat kedua. Yasma'nal ayah ahyanan. Oh, patutlah dia tahu. Sebab kadang-kadang walaupun Nabi tu baca dalam solat sir, solat yang baca perlahan, perlahan itu pun tidaklah perlahan sampai dalam hati. Maksudnya orang duduk dekat tu kadang-kadang boleh dengar lah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau sekarang mic kan sensitif, mic dah canggih sekarang. Jadi bila mic sensitif tu kadang-kadang pada imam rakaat ketiga dan keempat ataupun rakaat ketiga, kita dengar dia bismillah, alhamdulillah. Perlahan tu perlahan pada kadar itulah, bukan perlahan tu ke. Dan perlahan begitu, itu kita panggil dia baca dalam hati. Jadi sekarang bukan baca dalam hati, baca dengan mulut tetapi dengan nada yang perlahan. Dan perlahan itu kira-kira orang yang di belakang langsung tu kadang-kadang terdengar. Oh, jadi sahabat yang merawi hadis ini, Abi Qatadah ni, mungkin dia semayang dekat Nabi lah. Dan kita tahu kan semayang Jumaat tu tak adalah duduk belakang terus. Sebab dia sebut solat bina, Nabi mengimami kami. Jadi mengimami kami tu maksudnya semayang ramai lah. Dia duduk di belakang langsung Nabi tu. Jadi kadang-kadang ada Nabi baca kuat sikit, tapi dalam kategori perlahan. Lepas tu dia sebut yasma'nal ayah ahyanan. Kadang-kala
kami dengar Nabi baca. Jadi bukan semua, sebahagian. Jadi mungkin dia dengar waladhdallin, baca Fatihah. Betul kan? Lam yakul lahu kufuwan ahad, baca qul huwallah. Jadi ujung-ujung tu didengari. Wa yutawwilu rak'atal ula. Dan Nabi ini rakaat yang pertama dan yang kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat. Jika sembahyang tu 2 rakaat, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua dalam pemilihan surah. Maksudnya tak bolehlah rakaat pertama puan baca qul huwallah, kan? Rakaat kedua puan baca lam yakuni. Jadi dia terbaliklah kan, dia mesti rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Itu yang Nabi buatlah. Wa yaqra'u fil akharaini bi Fatihatil Kitab. Adapun pada 2 rakaat akhir, kan, iaitu rakaat ketiga dan keempat bagi sembahyang Zuhur dan Asar, rakaat ketiga bagi sembahyang Maghrib, ianya membaca, ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam hanya membaca surah Al-Fatihah. Jadi itu menunjukkan kepada kita membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib. Mungkin ada orang kata kalau kita sembahyang Jumaat kita tak perlu baca Fatihah sebab ada hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutammi bihi. Dijadikan imam itu untuk dia mengimamkan kita. Jadi kita jawab dekat orang tu, hadis tu tidak pun menunjukkan bahawa bacaan Fatihah itu gugur sebagai rukun. Kita lah orang Syafi'i, kita kata tak gugur sebab imam itu harus diikuti dan kita ikutlah. Jadi kalaulah semua imam buat itu kita kena ikut, kenapa bila bacaan kunut kita ada masa tak baca, ada masa baca? Kan pada peringkat awal kita amin, amin, lepas tu kita baca. Kenapa doa imam masa tertentu doa kita pula lain? Misalnya imam bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, betul kan? Kita pun Rabbana dah ikut imam, apa tak sebut sami Allah. Jadi dia ada tata cara. Jadi tata cara itu menunjukkan bahawa kita kena ikut imam. Betul lah. Jadi apa kena. Tapi orang dalam mazhab Hambali kata ikut imam tu bermaksud bila imam dah buat maka kita tak payah buat. Jadi kita punya dalam mazhab Syafi'i berfikir jauh benar tu dengan benda tu. Kemudian dia pun bacalah ayat Quran. Faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Al-Quran terhadap kamu, hendaklah kamu dengar dan diam. Jadi kita kata dekat dia, dalam riwayat yang akan datang kita akan jumpa, selepas selesai waladhdallin amin, Nabi diam sekejap. Kenapa Nabi diam sekejap? Kerana Nabi bagi kita baca Fatihah lah. Nabi bagi peluang pada kita baca Fatihah. Jadi kalau betul sembahyang imam tadi mahu ikut Nabi, selepas pada waladhdallin amin, imam kena berhenti sekejap. Kalau dia kata tak boleh, kena sambung. Habis lepas takbir tu boleh berhenti sekejap tu. Kan yang kita bincang sebelum pada ni. Masa Nabi baca doa iftitah. Kenapa lepas pada Allahu Akbar Nabi tidak alhamdulillah Nabi diam sekejap. Nabi diam sekejap bermaksud Nabi memberi ruang kepada diri dia dan juga jemaah untuk membaca doa iftitah. Dan kita dapati selepas waladhdallin amin, Nabi diam sekali lagi. Maka samalah fungsinya seperti mana diam ketika doa iftitah, maka diam juga di sini adalah diam untuk membaca Fatihah lah bagi makmum tu. Jadi sebab itu imam yang mengikut mazhab Syafi'i itu dia kena diamlah sekejap. Waladhdallin amin, ya sekejap. Kadar-kadar Fatihah itu selesai. Tapi Fatihah itu Fatihah biasa lah, orang yang baca biasa. Kau nak tunggu orang yang was-was, habis Baqarah tak habis Bismillah itu tak layak lah. Yang kadar
biasa. Jadi kadar biasanya, kalau kita tengok doa yang kat depan tu kan, 10 hadis ke depan kita akan jumpa doa iftitah tu satu muka surat. Kan panjang. Jadi bermaksud Nabi diam lama jugalah. Jadi Al-Fatihahnya baru 8 ayatnya. 7 ayatnya. Jadi 7 ayat dengan satu muka surat tu kan jauh benar. Kalau puan kata, Ustaz, Fatihah muka surat juga, itu susunan je. Dari segi barisnya, dia baru 6 baris je, pendek je Fatihah tu. Cuma bunga tu besar dalam Quran tu. Jadi satu muka surat jugalah. Bacaannya, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasanya 30 saat kot. Gitulah. Jadi bermaksud kita tak pakailah yang mengatakan bahawa membaca Al-Fatihah itu tidak menjadi wajib walaupun kita semayang berjemaah, kerana kita kata yang dibacakan hadis innama ju'ilal imamu liyutammi bihi itu betul, sebab kita kena mengimamkan imam. Maka sebab itu jika kita terpisah daripada imam dalam 3 rukun fi'li, dia akan dikira mufarakah, betul kan? Maksudnya kita ikutlah imam tu, tapi ikut imam tidak bermaksud menggugurkan rukun. Jadi oleh kerana Fatihah itu rukun, maka kita kena bacalah pada kesemua rakaat. Itu yang kita faham daripada hadis tadilah. Yang kedua kita faham daripada hadis ini ialah kita perlu membaca surah pada 2 rakaat pertama. Jika solat itu solat 4 ataupun solat 3 dan 2, maksudnya kena baca surah lepas itu. Dan lazimnya surah itu, jika surahnya pendek, disempurnakanlah. Mungkin ada orang kata, Ustaz, boleh potong tak Qul huwallah? Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Naik pula waladdallin amin, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak tahu, saya no comment lah. Takkanlah Fatihah apa panggil surah Ikhlas pun nak potong juga. Jadi yang panjang-panjang tu okeylah kita berhenti kerana ada perbuatan Nabi, tapi potong surah Qul huwa al-Ikhlas, surah An-Nas, surah-surah itu kita tak pernah dengar Nabi buat benda tu, dibaca penuhlah surah tadi. Selain daripada itu juga boleh kita faham bahawa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, dan urutan bacaannya mestilah rakaat pertama itu ayat dari surahnya lebih awal daripada surah yang kedua. Maksudnya lam yakunil lazina kafaru itu awal, lepas tu lepasnya mungkin baca wadduha ke, ataupun mungkin baca qul a'udzu birabbin nas, ataupun iza ja'an nasr, apalah, dia pendek sedikit berbanding apa panggil surah yang awal tadi. Okey, akhir sekali kita pergi kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi az-zuhri wal 'asri فحضرنا قيامه في ركعتين الأولين من الظهر قدر علم لف لام ميم تنزيل وفي الآخرين قدر النصف من ذلك وفي الأولين من العصر على قدر الآخرين من الظهر والآخرين على نصف من ذلك رواه مسلم. Maksudnya ini cerita sahabat Nabi cuba kadarkan. Zaman dulu tak ada jam radik kan, nak tahu panjang mana. Jadi mereka mengukur sesuatu benda tu panjang pendek mengikut benda yang lazim mereka tahu. Jadi bila mengukur menggunakan lazim itu, bagi orang yang membiasai ukuran itu, dia biasalah. Itu yang berlaku kritikan apa panggil ahli sejarah barat apabila dia datang ke negeri di sebelah Asia ni. Dia kata sejarah orang Asia ni tak boleh pakai sebab ukurannya tidak accurate. Jadi kita jawab dekat Mak Saleh tu, yang kamu kata tidak accurate tu sebab kamu, bukan sebab kami. Kami accurate je, kamu je yang tak accurate tu. Kan tak boleh nak pasti.
Misalnya orang Melayu tulis, Tun Sri Lanang tulis, hang tuah menimbang tak buah raga tu, bola raga tu sepenanak nasi. Mak Saleh kata berapa lama sepenanak nasi. Jadi perkataan sepenanak nasi pada orang Melayu masa tu dia tahu, sebab dia makan nasi. Dia tahu berapa lama kan. Jadi sejarah itu tidak ditulis untuk raffle tu. Sejarah itu ditulis untuk orang Melayu, dan orang Melayu faham lah. Awak tak faham raffle sebab awak duduk atas bukit tu. Awak makan jagung, makan begem, mana lah cuba tu makan. Jadi samalah juga apabila disebut para sahabat mana ada jam, kan? Maka yang semua orang tahu masa tu ialah baca Quran. Orang tahu surah ni kadarnya panjang mana, surah ni kadar dia biasa benda tu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami ni para sahabat cuba mengkadarkan panjang pendek semayang Nabi. Dia cuba kadarkan untuk kita faham. Maksudnya kita nak kadar berapa minit tak tahu. Maka dia kata kami cuba mengkadarkan semayang Zuhur dan Asar. Jadi katanya baginda SAW bila dia sembahyang Zuhur, 2 rakaat pertama itu kadarnya, maafkan saya, baginda SAW bila dia sembahyang Zuhur, pada 2 rakaat pertama kadarnya ialah kadar membaca surah Sajdah. Banyak jugalah kan. Banyaklah surah Sajdah ni 4 muka surat kan. 4 muka surat rasanya. 3 muka surat. Al-Mulk 2 muka surat lebih kan. Jadi kalau kita kadar 1 muka surat itu kita baca biasa dalam 2 minit, 3 lebih kurang 6-7 minit lah. Panjang lah dia sembahyang gitu. Lepas tu pada 2 rakaat akhirnya separuh daripada yang tu. Jadi katalah kita kata baca surah Sajdah itu 7 minit. 2 rakaat pertama 7-7 14 minit. Kemudian 2 rakaat kedua 3 minit setengah 3 minit setengah 21 minit lah sembahyang. Itu baru sembahyang. Campur rokok, sujud, tahiyat setengah jam. Hadis ni lah kan. Tapi puan janganlah pegang hadis ni bahawa siapa sembahyang tak cukup setengah jam tak ikut hadis. Dia ada hadis lain pula. Sebab sahabat tu kan dia bercerita apa yang dia buat. Mungkin berlaku pada masa dia ukur tu itu. Mungkin sahabat lain yang lain pula. Jadi puan jangan pegang satu, lepas tu puan pun nilai begitu ya. Kemudian kata dia pada solat asar pula, ianya pada 2 rakaat pertama sama dengan 2 rakaat akhir sembahyang Zuhur. Pendeklah sikit. Kan tadi kalau kita kata 3 minit setengah 7, maksudnya bagi solat asar rakaat pertama dan kedua ialah 3 minit setengah. Tadi bagi solat Zuhur rakaat pertama dan kedua bagi setiap rakaat 7 minit. Jadi dia separuh dah lah. Kemudian bagi rakaat ketiga dan keempat untuk asar, dia separuh dari 3 minit setengah. Mungkin 1 minit setengah ataupun 2 minit ke, begitulah. Jadi bagi kita agak sukarlah kerana kita terbiasa dengan minit. Kan? Jadi kita tak boleh nak condemn sahabat tu sebab bagi dia cukup faham apabila sebut surah tu, kadar tu dia tahu. Surah ni kadarnya dia tahu, surah itu. Jadi pengkadaran itu kita tak boleh terkejut kerana kita tidak hidup di zaman tu, puan. Misalnya ya, dulu masa saya muda-muda dulu duduk di Mekah, saya tak terfikir pun saya akan ke tandas. Sebab kita muda lagi kan. Nak turun pagi tu, kita mandi-mandi ke tandas. Lepas tu balik-balik buang air kencing. Malam tu lah. Sekarang saya risau sangat pergi Mekah. Sebab saya akan pergi ke tandas setiap sejam ataupun 2 jam. Kan? Lepas tu tandas kat Mekah tu jauh pula. Macam mana pergi saya rasa. Kalau saya pergi ke Mekah,
Pergi duduk rakaat depan tu, sembahyang sunat 2 rakaat, lepas setengah jam nak pergi tandas, pasal sembahyang dekat tandas dah. Kok penuh dah lah orangnya. Jadi bermaksud bila berubah usia, dia akan berlaku, benda tu akan berubah lah. Jadi masa kita muda dulu, kita tak terfikir pun betul kau macam ni. Sama lah juga bila puan dengar ustaz-ustaz mengajar tasawuf, dia kata ada ulama itu sembahyang subuh dengan wudu isyak 20 tahun. Puan mesti kata tipu. Yo kau. Kan kita bukan nak tahan isyak, nak tahan isyak dengan wuduk maghrib pun. Lepas tu, iyo kau 20 tahun lah. Tak, puan, dia tak tipu. Dia tak tipu. Dia adalah kondusi dia yang dia boleh buat benda tu. Jadi kenapa kita nak kata tipu? Kita kata tak logik lah. Tak logik tu sebab awak pakai logik awak sekarang. Bagi mereka, dia ada logik dia dan benda tu boleh je berlaku. Contohlah, bila orang tengok bola walaupun dia kecil manis. Bola tu kalau 3 jam, dia tak pergi kencing pun dia tengok. Betul kan? Boleh pula. Boleh pula. Tapi kalau dia boring, 15 minit tu pun. Saya kalau isteri ajak pergi kedai bunga, alah, dia suruh tunggu 15 minit tu, kita rasa macam 3 jam. Cepat sikit lah. Cuba suruh orang lelaki pergi Harvey Norman. Kan kedai alat dengan syekh kita ni, ada kamera, ada apa. So dia tak kat Harvey Norman tu 3 jam tu dia rasa macam setengah jam je. Jadi bermaksud kita jangan guna logik kita untuk ukur logik orang lain. Orang lain dia cakap tu betul. Jadi kalau kita dengar benda macam tak percaya, sebenarnya bukan orang tu cakap bohong, kita yang tak boleh nak gambarkan. Jadi macam tadi puan sebut, Nabi sembahyang zuhur setengah jam. Allah tu sebab kita. Dia mungkin perkara itu bukan suatu yang timbul mungkin bila dia mari kat zaman kita ni, dia pun kata dia pula Allah kat kita sebab ya Allah pendeknya macam sembahyang sunat je. Jadi benda-benda seperti itu kita harus berfikir seperti mereka yang ada di zaman mereka. Jadi itu dululah setakat hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Nanti kalau ustaz tanya cakap hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kalau puan sebut nombor tu, saya pun pening nombor mana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.